Seperti mana yang kita sedia maklum, sebenarnya kita di Labuan ini kita membuat perancangan berdasarkan kepada ataupun berasaskan kepada Pelan Tindakan Pembangunan 2030, yang mana Pelan Tindakan Pembangunan 2030 ini kita rangka bermula sejak tahun 2015 lagi. Jadi daripada sana kita telah pun merangka dan kita memohon ataupun membangunkan ataupun merancang projek-projek ini berdasarkan kepada pelan yang telah pun disediakan. Yang ini sebenarnya pelan ini adalah mengambil kira core business Labuan itu sendiri dan juga dari segi apa aktiviti-aktiviti utama di Labuan. Jadi berdasarkan kepada sejak daripada tahun 2000 sebenarnya pelan tindakan pembangunan ini dirangka dan draft akhir ataupun telah pun siap pada 2018. Dia mengambil masa dalam 2 tahun lebih. Jadi kita telah pun melaksanakan berdasarkan kepada pelan tersebut yang bermula projek-projek tersebut pada tahun semasa itulah, iaitu pada tahun 2018 lagi. Jadi berdasarkan kepada projek-projek yang telah pun kita laksanakan berasaskan kepada pelan tindakan pembangunan ini adalah 12 projek khas untuk di Perbadanan Labuan saja, ini tidak termasuk agensi-agensi kerajaan yang lain. Jadi kalau kita melihat projek-projek yang telah pun daripada 12 ini, 4 telah pun siap yang bernilai sebanyak 17 juta lebih kurang round figure. Kemudian yang dalam pelaksanaan ada 6 projek yang bernilai lebih kurang dalam 70.7 juta dan projek insya-Allah yang akan kita laksanakan masa akan datang iaitu projek yang bernilai 130 juta. Jadi kalau kita melihat di sini keseluruhan projek dalam jangka masa insya-Allah dalam hinggalah kepada 2030 ini sebanyak 217 juta yang akan dilaksanakan ataupun nilai projek yang akan dilaksanakan oleh Perbadanan Labuan itu sendiri. Ini tidak termasuk projek-projek yang akan dilaksanakan oleh agensi-agensi lain, contohnya JKR, MAWIP, Jabatan Geosains dan Mineral dan sebagainya, yang keseluruhan projek itu bernilai lebih kurang termasuklah Perbadanan Labuan bernilai dalam 450 juta. So itulah yang kita laksanakan. Kalau melihat kepada keseluruhan projek tadi itu adalah lebih kurang dalam 22 projek lah. Artinya 12 projek yang dilaksanakan oleh Perbadanan Labuan sendiri dan ada 10 projek lagi akan dilaksanakan oleh jabatan-jabatan yang saya nyatakan tadi. So itulah pembangunan kita. Yang mana saya katakan tadi, pembangunan ini adalah berasaskan kepada blueprint ataupun tindakan pelan tindakan pembangunan 2030 gitu. Berdasarkan kepada 5 tahun kebelakangan ini hingga ke tahun insya-Allah ke tahun 2030 ini kita merancang di bawah Perbadanan Labuan sendiri dan juga agensi-agensi. Kalau kita melihat senarai 22 projek yang akan dilaksanakan ini, yang saya katakan tadi akan melibatkan rekreasi, akan melibatkan pelancongan dan juga kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita senaraikan di sini sebanyak 9 projek di bawah Perbadanan Labuan itu, iaitu pembinaan medan selera baru yang telah pun siap, menaik taraf pencahayaan Taman Muhibah itu, kemudian pembangunan semula pusat giat mara, menaik taraf bangunan terminal antarabangsa, menaik taraf jalan Pohon Batu, membina jejantas di Kampung Pantai, pembangunan galeri Labuan Geopark. Seperti mana kita tahu bahawa Labuan telah pun diiktiraf ataupun diberikan penarafan salah satu pulau geopark kebangsaan. Kemudian kita juga menaik taraf pantai layang-layang itu sendiri. Ini adalah beberapa projek di bawah agensi dan juga Perbadanan Labuan sendiri, yang mana kalau kita melihat ada juga projek-projek yang yang berkaitan dengan modal insan, contohnya contoh mengenai pembinaan klinik Kampung Berbuluh yang menelan belanja lebih kurang dalam 20 juta. Kemudian pembinaan masjid, pembinaan dewan patau-patau yang bernilai dalam 3 juta yang akan kita laksanakan insya-Allah akan bermula pada hujung tahun ini dan akan diteruskan pada tahun hadapan. Begitu juga dengan projek-projek yang terlibat dalam pelancongan dan tidak juga ketinggalan kita di Labuan ini pulau dan juga dari segi kita juga perlu melihat dari segi sistem perparitan, sistem hakisan pantai. Jadi kita juga alhamdulillah di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran telah pun memperolehi lebih kurang dalam 12 juta untuk projek pencegahan hakisan pantai di pulau yang mana kita melihat kita kena pasti sebagai pantai yang berisiko untuk menghadapi hakisan. Sebenarnya kalau kita melihat
Pelan Tindakan Pembangunan Labuan ini mempunyai satu visi, kalau itu adalah mewujudkan Smart and Sustainable Island City. Itu kalau dalam bahasa Melayunya adalah pulau ataupun bandar yang pintar dan berdaya saing. Itulah yang kita kita inilah. Jadi berdasarkan kepada itu sebenarnya kita telah pun menggariskan kita punya hala tuju ataupun teras utama kita yang mana di dalam Smart and Sustainable Island City ini telah menggariskan beberapa ataupun 5 teras utama kita. Yang pertama adalah mengenai sektor perkhidmatan kewangan antarabangsa. Okay, itu adalah pertama yang kita telah pun gariskan di dalam kita punya Smart Sustainable City ini. Kemudian kita juga memperkasakan sektor minyak dan gas, iaitu Labuan sebagai pusat logistik untuk di rantau ini, khususnya di aktiviti untuk oil and gas di Borneo. Okay, yang kemudian kita juga ingin mempelbagaikan lagi sektor pelancongan, yang mana kita tahu sebelum ini kita terlalu bergantung kepada sektor oil and gas sahaja. Jadi kita telah pun mengambil pengalaman sebelum ini, khususnya pada kejatuhan harga minyak dunia dan juga waktu COVID itu sendiri, kita melihat bahawa sekiranya kita bergantung harap terhadap satu sektor saja, ini akan menjejaskan ekonomi secara keseluruhan di Labuan. Jadi itulah kita melihat bahawa kita perlu mempelbagaikan lagi sektor. Jadi salah satu sektornya adalah sektor pelancongan. Begitu juga dengan sektor perkhidmatan dan juga pendidikan itu sendiri. Jadi ini juga salah satu fokus utama Perbaharan Labuan sendiri untuk kita merancangkan lagi dan memperkasakan lagi sektor perkhidmatan dan juga sektor pendidikan. Dan kalau kita melihat keseluruhannya, inilah yang kita ingin pelbagaikan lagi supaya Labuan akan lebih berdaya saing. Dari segi kita juga perlu ingat bahawa Labuan ini adalah status pulau bebas cukai. Jadi ini juga kita salah satu yang perlu kita perkasakan lagi, yang perlu kita perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pulau bebas cukai ataupun status bebas cukai itu sendiri. Kalau kita melihat sebenarnya bebas cukai ini bukan hanya bergantung kepada pelancongan sahaja, tapi banyak yang kita boleh ambil manfaatnya terhadap status itu sendiri. Contohnya dari segi industri perindustrian itu sendiri. Dan begitu juga dengan oil and gas, begitu juga dengan sektor-sektor perkhidmatan kewangan dan sebagainya. Jadi inilah kita perlu pelbagaikan supaya Labuan ini dapat bersaing dari segi ekonomi di peringkat lokal dan juga di peringkat antarabangsa.